السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إن شاء الله نبدأ في هذه المجلس العلمي بقراءة الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dan peluang untuk kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah ini mendatangkan kasih dan sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita balik nanti diridai perjalanan kita dan bertambah tingkatlah iman dan takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan hadirnya kita pada malam ini dalam majlis ini. Kedua, makasih pada Fadil Tuan Haji Saleh dan seluruh ahli kuasa surah Al-Furqan, para imam, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini kita berjumpa pula menggantikan kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh Ustaz Nazmi. Mudah-mudahan kerana yang menggantikan ini bukanlah selayaknya pada fadil tuan guru kita. Maklumlah, budak lagi, sama-samalah saya muzakarah pada malam ini. Sama-sama kita mendengar sikit sebanyak daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua-dua ini penting dalam kehidupan kita para tetamu Allah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah Ta'ala firman, Nabi SAW menyebut, katakanlah Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah kamu nak tahu bahawa satu perbuatan yang kamu lakukan, satu amalan yang kamu lakukan, itu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, kalau kita sedekah, kalau kita beribadat, kita membaca Al-Quran, kita datang rumah Allah, kita berpuasa dan seumpama dengannya kita lakukan sepanjang kehidupan kita, maka datang orang bertanya, kamu nak tahu tak apa yang kamu buat ini menyebabkan amalan yang kamu lakukan selama hidup ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tuan-tuan nak jawab? Sudah tentu kita nak tahu di mana salahnya, di mana silapnya. Ada tok guru tegur kita, ni kamu sembahyang ni tak kena rokok macam ni. Tok guru tunjukkan di mana jalan yang betul, ibadat yang betul. Begitulah yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal? Adakah kamu nak tahu satu amalan yang telah kamu lakukan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Alladzina nadalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itulah orang-orang yang telah sia-siakan amal perbuatan mereka sepanjang mereka hidup di atas muka bumi ini, kata Allah. Alladzina la yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Bahawa mereka itu menyangka bahawa amalan sedekah mereka, amalan zikir mereka, sembahyang mereka, ibadah-ibadah yang mereka lakukan semua itu, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka bahawa amalan yang mereka kerjakan selama mana mereka hidup itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang langsung sebagai amalan yang diterima, diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bimbang tuan-tuan. Oleh kerana itu, berhadirin yang dirahmati Allah, perjuangan kita hidup di atas muka bumi ini, pertama dan selama-lamanya ialah marilah sama-sama kita berjuang untuk kita memastikan diri kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tepat, yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita mendapat kasih daripada kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang kalau kita hidup di atas muka bumi ini, kita buat amal kebajikan, tetapi Tuhan tulis amal kebajikan kita tadi itu dengan amalan yang tidak diterima oleh Allah. Bahkan Tuhan benci walaupun kita melakukan amal kebaikan, tetapi Tuhan di sisi pandang Tuhan memurkai kita. Wal'ayyadzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka di sini marilah sama-sama kita memperdengarkan sedikit sebanyak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita mengambil sedikit barakat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini dikurniakan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa para hadirin sekalian, hidup di atas muka bumi ini tidak kita perlu berjuang untuk kita memastikan diri kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sifat ataupun golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada golongan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok sama-sama di manakah sifat yang ada pada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita memiliki sifat-sifat ini? Jikalau kita memiliki sifat-sifat ini, nescaya kita sudah ditulis sebagai hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bersabda, an Abi Zadi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun yuhibbuhumullah wa thalathatun yubghiduhumullah. Fa amma alladhi yuhibbuhumullah farajulun ata qauman fasa'alahum billah ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمتعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بطاعته إلا الله هو الذي أعطاه. وقوم سابوا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم
مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سريتي فلقي المدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتتح له وثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. Hadis riwayat sahih. Ini sahih. Sudah riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yuhibbuhumullah." Terdapat 3 petanda, 3 golongan yang menyebabkan Allah kasih kepada 3 golongan tadi. Wa salasatun yubghiduhumullah. Dan begitu juga dengan 3 golongan yang dihina, dicaci, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina yuhibbuhumullah, dan adapun orang-orang yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, farajulun ata qauman fa'asaluhum billah wa lam yas'alhum biqarabatin bainahu wa bainahum. Itulah di antara laki-laki yang datang kepadanya satu kaum yang memintanya itu kerana Allah, dan dia tidak ditanyakan bagi mereka itu dengan kerabat antaranya dan antara mereka itu. Famata'uhu fatakhallafa rajulun bi'aqabihim fa'a'tahu sirra la ya'lamu bitayatihi illa Allah walladhi a'tahu. Iaitulah, maka mengikut laki-laki di belakang mereka itu, maka diberinya akan dia, akan orang yang meminta tadi diam-diam, tiada ditahu dengannya apa yang diberinya, malaikat Allah Ta'ala lah yang memberi akan dia. Orang tadi sekalian, ini satu hadis yang menceritakan salah satu sifat 3 golongan. Golongan yang pertama, ada orang datang kepada dia minta sumbangan ikhlas daripada dia. Ada orang minta sumbangan ikhlas. Tu haji, saya ni berapa hari dah keluarga saya, anak saya tak makan dan minum. Saya minta ikhlas kepada tu haji untuk berikan sedikit sumbangan kepada saya. Sikit ke banyak ke saya minta kepada tu haji dengan rasa ikhlas, dengan keikhlasan. Tu haji nak bagi berapa. Kita pun waktu tu duduk ramai-ramai orang. Kita duduk ramai-ramai dengan kawan-kawan kita di kedai, kalau duduk seumpama dengan dia, ramai meminta sedekah kat kita. Dudukkan kawan-kawan kita, tiba-tiba datang seorang mari minta sedekah. Lalu kita berbangkit keluar daripada golongan ramai-ramai tadi, kita ajak kawan yang pergi tempat lain. Lalu kita pun keluar, duit kita bagi kepada dia. Nah, ambil. Sedangkan orang lain tidak tahu. Kata Nabi SAW, itulah perbuatan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Allah Rabbi. Berapa untungnya, besarnya jikalau kita dapat melakukan dengan seperti Allah. Orang minta sedekah kat kita, minta sumbangan kat kita, kita tak kata apa. Kita tak mau bagi, jangan bagi. Kalau kita nak bagi, kita jaga hati kita. Takut-takut kita mengeluarkan sedekah dalam keadaan hati kita nak menunjuk-tunjuk. Itu yang saya katakan tadi, takut-takut amalan kebajikan yang kita buat mencari redha Allah, tapi Tuhan tak pandang amalan yang kita buat. Kenapa di sana Nabi SAW menyebut kam min amalin lil akhirati yatasawwaru bid dunya. Berapa ramai di kalangan umat aku yang mereka beramal amalan akhirat. Nabi kata, mereka buat amalan akhirat, baca Quran, amalan akhirat, mereka sedekah, amalan akhirat, mereka tahajud, sembahyang malam, belajar, seumpama dengannya. Semua itu tergolong dalam golongan orang yang mengerjakan amalan akhirat. Seumpama kita belajar pada malam ni, nampak tak? Kita belajar malam ni, kita datang majlis ilmu, ini salah satu pekerjaan akhirat.
semata-mata. Di surat dunia, amalan akhirat tadi digambarkan di hadapan Allah hanyalah amalan dunia semata-mata. Allah. Ayo kita bimbang. Sebab apa? Bisu'in niyati kata Nabi SAW. Karena amalan akhirat yang dia mau buat tadi, yang dia lakukan tadi, mereka itu buruknya niat mereka. Barangkali mereka amal kerana tujuan nak menunjuk pada orang. Barangkali mereka amal dengan tujuan mereka nak dipuji oleh orang. Nampak? Jadi kita kena tutup benda ni. Kita kena hindar supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang memberikan sumbangan seumpamanya kita mengejarkan kebajikan seumpamanya, tapi kita mengharapkan balas kasih daripada manusia, bukanlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata golongan tadi, orang yang memberikan sumbangan kepada orang yang minta tadi, golongan tadi adalah golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Tuan-tuan, itu golongan yang pertama. Maknanya kita sedekah. Nabi suruh sedekah. Beramal dengan sedekah. Sebab apa? Di akhirat nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak manusia yang kembali kepada Allah, lalu mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan untuk kembali ke dunia. Bukanlah mereka nak minta kepada Allah untuk mereka mengerjakan sembahyang, bukan mereka minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala kembalikan ke dunia untuk mereka mengerjakan umrah. Bukan itu yang Nabi SAW kata. Tapi banyak di kalangan umat manusia yang menyesal di akhirat, ialah mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan dunia. Ya Allah, kembalilah kami ke dunia untuk kami banyakkan sedekah. Nampak? Jadi jalan untuk kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut apa yang Nabi nasihat ni, kita kena jadi hamba Allah yang banyak memberi sedekah. Kadang-kadang kita berhadirin sekalian, kita sedekah ni lepas kita mati, baru kita nak sedekah. Harta kita tak tahu nanti ke mana sebab mati dah. Jadi kita pun nak buat kebajikan kepada mak dan ayah kita, kita sedekahkan harta kepada orang fakir miskin, kepada orang yang mahat tafi dan seumpama dengan dia. Kita tak gunakan sewaktu kita hidup. Nampak tak? Kita tak guna sewaktu kita hidup. Kalau boleh, dan mesti kena boleh. Duit yang Tuhan berikan kepada kita, kita kena keluarkan sebelum Tuhan matikan kita. Kita kena infak pada orang ramai supaya harta tadi itu menjadi harta yang boleh menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu cerita berhadirin yang dirahmati Allah, ibu kakak tua, ayah-ayah sekalian. Ada satu cerita tentang sedekah. Satu orang makcik yang sedang makan satu roti. Roti tadi dia makan tinggal sekerat. Dia makan roti tadi tinggal sekerat. Akhirnya datang seorang budak yang sangat sadis, yang dia minta, makcik saya tak makan 3 hari dah makcik, tolong bagi makanan yang makcik makan ni. Makcik tadi pun tak makan juga, lapar juga. Anak dia tadi pun dia baru habis dia makanan, dia ambil sikit makanan anak dia tadi, masing-masing pakai share. Akhirnya ada seorang budak tadi main minta pula, makcik saya tak makan 3 hari dah makcik, meleleh yang matang ni, dengan bajunya tak ada, seluar pendek dengan kotak koyak. Akhirnya makcik tu bagilah makanan tadi bersedia, bagi kepada budak tadi yang masih lagi berbaki makanan tadi. Budak tadi pun makan sampai habis. Akhirnya budak tadi berbelah, meninggalkan makcik tadi. Tiba-tiba sekalian, budak anak dia tadi mimpi. Sambil mimpi tadi tu budak tadi menangis. Lalu mak dia tanya, sebab apa kamu menangis? Mak, sesungguhnya aku mimpi kamu dalam mimpi aku tadi, mak. Aku tidur tadi, aku mimpi. Apa yang aku mimpi? Dia tanya, mak, apa yang mak buat, mak? Apa yang aku buat? Mak dia kata, apa yang aku buat? Mak, tadi dalam mimpi aku, mak, waktu mak mati, mak dimasukkan ke dalam kubur. Pada waktu itu, mak, aku menyaksikan, kata anak tadi, aku menyaksikan mak didatangi oleh seorang yang tubuhnya besar, yang memegang cemeti, nak katak mak, nak pukul mak. Bila nak pukul sebelah kanan, ada satu cahaya bermain mana-mana, dia pun tak tahu. Cahaya tadi datang menjadi benteng kepada pukulan tadi. Nak pukul sebelah kanan, cahaya tadi tepis. Nak pukul sebelah kiri,
Akhirnya bila budak ditanya, siapa? Apakah yang cahaya tadi datang daripada mana? Maka jawab cahaya tadi dalam dengan kepada budak tadi, ketahuilah wahai saudara, dia kata, sesungguhnya akulah roti yang diberi makan oleh ibumu kepada orang yang sedang lapar tadi. Nampak tak tuan? Ini cerita yang berlaku, yang pernah diungkap oleh Nabi SAW. Nabi kata, siapa-siapa yang banyak sedekah itu akan menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah, yang akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Nampak? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita tingkatkan sedekah kita. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, kita jangan keriku. Ada RM1, RM2, kita bagi juga. Mudah-mudahan duit RM1 tadi itu nilai yang kecil, tetapi dengan kita beri kepada orang yang memerlukan, kita beri dengan keikhlasan, mengharap redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan akan pandang kita pada saat itu dengan pandang yang kasih. Nampak? Sebab apa? Hidup di atas muka bumi ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Tuhan jadikan kita mati dan hidup kita ini kerana Tuhan nak menguji antara kita semua. Tuhan nak uji saya, Tuhan nak uji orang-orang yang memberi tazkirah, Tuhan nak uji orang yang mendengar tazkirah, Tuhan nak uji semua orang. Supaya apa? Ayyukum, antara kita semua pada sekalian, termasuk kalangan yang fakir, ialah Tuhan nak uji antara kita, siapakah yang lebih baik amalan kita. Maka kita kena berjuang bersama-sama tuan-tuan untuk mendapatkan perhatian daripada Allah. Jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kita lupa kepada Allah, sampailah kita hilang perhatian daripada Allah, akhirnya kita terlibat dalam melakukan berbagai kemaksiatan, akhirnya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ingat, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, itulah saat penyesalan sesaranya kerana Tuhan tidak memandang dia pada waktu itu. Nampak? Jadi salah satu jalan untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah ialah kita membanyakkan sedekah kepada orang yang memerlukan. Orang yang tak perlu pun kita sedekah juga. Nampak tak? Itu antara jalan untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa nak mati dalam husnul khatimah? Kita selalu berdoa pada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta ke Allah syurga, tapi apa yang kita bagi kepada Allah? Kita minta supaya jauhkan aku daripada neraka, tapi kita tidak berjuang untuk kita memastikan diri kita tidak terlibat dalam orang yang ditulis namanya untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Nampak? Kita minta kepada Allah. Maka di sana Nabi pernah bersabda, barangkali di kalangan orang-orang yang banyak minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah, tapi tiada ada apa amalan yang mereka buat, melainkan mereka hanya berharap kepada Allah, maka doa tadi itu tidak akan diterima oleh Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi habis doa buat juga, kembali kepada tempat yang sama juga, buat maksiat juga. Nampak? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, antara jalan untuk kita tidak mati dalam su'ul khatimah, maka kita kena berbanyakkan diri kita sedekah kepada orang yang memerlukan. Apatah lagi dalam bulan yang penuh keberkatan ini, kita nak sambut hari raya Aidil Adha. Mudah-mudahan kita semua banyakkan berkorban kita untuk agama Allah Subhanahu, untuk diri kita juga. Sini korban berapa ekor? Betul? 10. Satu tumpuk berapa? Satu tumpuk berapa? Satu bagi berapa? 6,5. 6,5. 6,5. Siapa-siapa yang ada kewangan tu keluarkan. Ni Tuhan nak uji kita, tuan-tuan. Tuhan nak uji kita. Hak mana yang mampu, keluarkan. Buat amal kebajikan di dunia ni sebelum mati. Sebelum mati, jangan cuma mati. Esok mak nak mati dah ni, ayah nak mati dah, duit ayah ada 10,000 lagi, 300,000 lagi, minta kamu buat. Sebelum nafas kita duduk di hidung lah, baru tulah dan minta orang lebat kebajikan kita. Dah, waktu kita sihat ni. Waktu kita sihat ni,
kita kena kerah diri kita. InsyaAllah tuan-tuan. Itu yang pertama. Tuan-tuan, jalan nak mati ni, nak mati suruh khatimah ni, Nabi cerita banyak. Nanti kita sampai tahap tu insyaAllah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa qaumun saru, dan satu orang yang satu kaum, satu kumpulan yang berjalan mereka itu pada waktu malam, kata Nabi SAW, hatta idza kana naum, sehinggalah apabila ada mereka itu tidur, lebih suka kepada mereka itu daripada barang yang menyamai daripadanya. Maknanya apa? Ada satu kelompok yang sama-sama pergi keluar musafir, lalu sampailah di satu tempat, mereka berehat di sebuah masjid seumpamanya, ataupun duduk di homestay sebuah rumah sebagai contoh. Ramai-ramai ni nak pergi jalan, kita buat jalan pergi ziarah ke mana-mana ke, ramai-ramai satu biji bah contoh, ataupun satu keluarga kita pergi nak pergi mana-mana sampai satu tempat kita berehat. Maka kata Nabi SAW, antara ramai-ramai yang sedang berehat tadi, ahabban naum, mereka itu lebih suka tidur. Ramai-ramai tadi lebih suka tidur. Nazalu fawaddu'u ru'usahum faqama ahaduhum yatamallakuni wa yatlu ayati. Maka di antara ramai-ramai di kalangan orang yang suka tidur tadi itu sebab letih mereka berjalan, bangun salah seorang di kalangan mereka itu, bangun kata Nabi Allah, yatamallakuni wa yatluna ayati. Mereka itu sambil mentalaah akan ayat-ayat Allah, dan mereka sambil mereka membaca Al-Quran. Maknanya apa tuan-tuan? Mereka tak tidur, mereka bangkit, mereka tidur sekejap, mereka bangkit untuk mereka beribadah kepada Allah di malam hari. Ini satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dituntut oleh Nabi SAW untuk senantiasa kita bangkit di tengah malam. Maka di sana ada seorang ulama menyebut, antara orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah ialah mereka yang senantiasa bangun di tengah malam. Adapun orang yang tidak banyak bangkit di tengah malam, itulah adalah orang-orang yang banyak melakukan kebajikan kepada Allah. Nampak? Faham? Ini ayat perli dah. Ayat perli. Hak mana banyak tidur, itulah banyaknya pahala di sisi Allah. Hak mana banyak bangun malam, itulah banyaknya dosa kepada Allah. Tuhan, mereka perli. Ayat perli kita. Kita ada banyak tidur sangat, seolah-olah kita ni merasa diri kita ni kemah dah. Kita dah tidur banyak 20 tahun, 60 tahun tidur je macam. Semayang tajuk baru buat 2 kali semayang hidup. Ya Allah. Sebab apa? Hak lain tidur je. Sebab apa? Letih main golf contoh. Letih main belakang. Akhirnya kita letih, kita pun tidur. Tidur pun tak bangkit dah main tajuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat tuan-tuan, jangan sampai kita tidur dalam keadaan kita rasa seronok. Tidur dalam